Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan semula cerita yang Abang nak sampaikan daripada orang-orang yang banyak pengalaman pelik-pelik. Bila Abang dapat baca cerita, ya Allah, memang Abang sendiri kagum. Ada pengalaman-pengalaman luar biasa macam ni. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan ini jadi pengajaran dan pada masa yang sama jadi hiburan. Tapi dalam banyak-banyak komen, Abang hari ni dapat komen yang memang lucu. Komen dia bunyinya macam ni. Ni selingan lah sebelum kita mula cerita kan. Dia mula-mula dia tak kenal siapa Abang. Jadi ada kawan dia minta dia tengok. Oh, tengok Abang Jo ni punya cerita ni. Dia kata Abang Jo punya cerita ni banyak pengalaman bagus-bagus. Dia kata kawan dia cakap lah. Jadi dia pun ambil lah tengok YouTube. Benda pertama yang dia nampak Abang adalah, siapa pula laki muka lonjong ni? Abang terus gelak. Laki muka lonjong. Memanglah muka abang ni panjang sikit. Tetapi laki muka lonjong kan. Tak kisahlah, lonjong pun lonjong lah. Jadi yang penting abang dapat sampaikan cerita-cerita ni semua moga-moga jadi iktibar semua pengalaman ni. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Dan sebagai keberkatan kita mohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah berikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang mendidik dan menjaga kita. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni diceritakan kepada abang seorang lelaki namanya Mukris. Dia hantar pada abang cerita ni melalui email. Berlaku pada tahun 2005 dekat Jerantut, Pahang. Pada waktu tu Mukris masih lagi seorang remaja yang terlibat dengan aktiviti silat menyilat. Maksudnya dia ada grup silat dia sendiri. Dalam setiap tahun, grup silat dia akan mengadakan satu camp motivasi untuk meningkatkan kesedaran tentang silat dan juga macam mana untuk meningkatkan keyakinan diri. Jadi pada tahun 2005 ni, lokasi yang dipilih adalah dekat Jerantut, Pahang. Mukris ni adalah orang Kelantan. Jadi bila dah tahu kat mana lokasinya, diorang pun bertolak ramai-ramai daripada Kelantan ke Jerantut, Pahang. Yang abang maksudkan ramai-ramai ni bukan Mukris seorang. Peserta-peserta lain iaitu ahli-ahli silat terdiri daripada budak-budak muda dan juga ada beberapa orang jurulatih. Kalau tak silap abang, 9 jurulatih dan lebih kurang 3 orang jurulatih senior. Maksudnya yang memang power gila dalam silat. Ketua-ketuanya lah. Dan juga ada seorang ranger hutan cerita ni. Jadi dia kata bertolaklah daripada Kelantan ke Jerantut, Pahang tu memakan masa bertolak lebih kurang pukul 2 petang. Sampai dekat hutan Jerantut, Pahang tu lebih kurang pukul 4.30 petang. Lokasi tepat kat mana Jerantut, Pahang tu dia dah tak ingat dia kata. Sebabnya itulah kali pertama dia pergi dan itulah kali terakhir dia pergi. Bila sampai dekat, Mukris kata dia sampai dekat kawasan hutan tu, mereka semuanya disambut dengan beruk putih. Pelik gila. Dia tak pernah tengok monyet beruk putih. Penuh. Bukan seekor, bukan 2 ekor, tapi lebih daripada 50 ekor orang. 50 ekor beruk. Maksudnya banyak beruk-beruk tu. Bila turun daripada bas, banyak beruk-beruk. Jadi, bila tunggu 2-3 minit lepas tu, muncullah seorang lelaki yang diberi nama Pak Din. Pak Din tu adalah ranger dekat hutan di Jerantut, Pahang. Jadi Pak Din sambutlah kedatangan diorang ni dengan hati yang sangat gembira. Jadi Pak Din pun terangkanlah tentang apa-apa berkenaan dengan hutan ni. Macam-macamlah dia terangkan, sama ada pantang larang ataupun lokasi tempat kat mana diorang semua akan berkemah. Sebenarnya diorang bukan berkemah dekat tepi jalan, tapi diorang kena menyusur masuk ke dalam hutan dalam beberapa kilometer untuk sampai dekat tapak perkemahan. Jadi selepas habis taklimat tu, Mukris pun tanyalah, Pak Din, memang kat sini ada banyak beruk ke? Jadi Pak Din kata ini memang habitat beruk-beruk ni, tapi beruk-beruk ni tak usik orang, dia tak pernah pun mencederakan atau mendekati orang pun dia tak pernah. Dia tengok aja daripada pokok-pokok, dia kata. Jadi waktu tu Mukris nak tanya lagi, beruk-beruk putih ni jenis apa? Spesies apa? Sebab dia memang tak pernah tengok. Beruknya comel-comel, bulat-bulat je beruknya. Warna putih. Tapi belum sempat aja tanya, Pak Din pun dah pergi. Jadi soalan tu tersimpan dalam hati dia.
Dia rasa macam menarik tengok borok-borok putih ni banyak-banyak, ramai-ramai duk berkumpul-kumpul tengok dia orang. Habis dia taklimat, habis dia bertanya soalan, rombongan ini pun angkat beg semua berjalan masuk ke dalam kawasan tapak perkemahan. Lebih kurang berjalan ke dalam 1 kilometer lah macam tu. Bila sampai dekat tapak perkemahan, diorang pun binalah kemah untuk persediaan. Sebab perkemahan ni diadakan selama 3 hari 2 malam. Jadi dia kata banyaklah kemah didirikan kat kawasan tapak perkemahan tu. Cumanya sejak daripada sampai hinggalah ke mendirikan tapak kemah, Mukhris rasa macam bakal ada berlaku sesuatu yang menarik dekat hutan ni. Sebabnya kalau tengok daripada keadaan hutan dan sedikit ilmu yang dia ada sebagai seorang pesilat, kawasan hutan tu adalah kawasan hutan yang jarang didiami orang. Maksudnya jarang dihadiri orang. Orang jarang datang dekat situ. Jadi dengan kata lain, mesti ada benda-benda yang menarik akan berlaku. Jadi pada malam tu, diorang pun lepas makan, lepas semayang semua ramai-ramai, semua orang masuk ke bilik pula. Semua orang masuk ke kemah masing-masing dan buat aktiviti masing-masing. Begitu juga dengan Mukhris, dia masuklah bilik. Tapi dia kata duduk dekat dalam bilik lagi. Duduk dekat dalam kemah, tak nak tidur tu susah dia kata. Sebab dia kata dekat kawasan depan kemah tu ada kawasan lapang dan didirikan unggun api. Dia rasa seronok pula nak berborak-borak dekat unggun api. Sebab pada waktu tu ada lagi beberapa orang kawan-kawan dia yang masih lagi berborak-borak. Jadi disebabkan dia rasa macam nak join borak tu, walaupun pada waktu tu dah pukul 10 malam, dia pun bangun tinggalkan kemah, join kawan-kawan dia pergi borak-borak dekat kawasan unggun api. Lebih kurang ada 10 orang lah macam tu. Sebab yang datang tu ramai, lebih daripada 20 orang. Jadi dia pun berborak-borak sampailah ke pukul 1 pagi. Waktu tu lebih kurang ada 10 orang. Kalau siapa-siapa yang ada dalam kejadian ni, nanti komen-komen kat bawah tau. Abang nak tahu. Oh, menarik gila ni. Okay. Tengah-tengah dia orang borak tu, rancak-rancak macam-macam cerita keluar. Tiba-tiba dengar daripada jauh bunyi pokok-pokok terselak. Maksudnya macam ada benda besar lalu. Pada waktu tu Mukhris rasa macam, alamak, jangan-jangan tapak perkemahan ni laluan gajah. Laluan gajah memang bahaya sebab setiap binatang, mengikut kata Mukhris, setiap binatang ada laluannya tersendiri. Gajah ada laluannya tersendiri. Kalau kita berkemah dekat tapak laluan gajah, gajah memang tak hirau. Dia langgar je. Silap-silap hari bulan ada yang mati kena pijak. Bahaya kalau kita berkemah dekat tapak laluan gajah. Tapi waktu tu dia kata dia risau sebab dia tengok pokok-pokok bergegar-gegar. Ada pokok yang terserak-serak. Walaupun pokok tu tinggi-tinggi tapi dia tahu gajah yang datang ni bukan sebarang gajah. Waktu tu semua yang ada dekat tapak perkemahan tu yang lebih kurang 10 orang tu tergamam tak tahu nak buat apa. Diorang fikir kalau ada gajah aja muncul diorang nak lari menyelamatkan diri. Tapi yang muncul bukan gajah. Tiba-tiba yang muncul adalah sesuatu yang bersisik. Rupanya ular. Ular yang besar yang dia punya abang nak cakap macam mana, ukur lilit dia lah. Ukur lilitnya lebih kurang 2 orang dewasa, tinggi 2 orang dewasa. Bayangkan macam mana keadaan ular tu. Dia kata besarnya ular tu sampaikan pokok-pokok yang ada di kawasan tu terselak, terketepi. Dengan kata lain, ular tu memang betul-betul besar. Tapi dia tak nampak muka. Dia cuma nampak badannya aja melintas. Warna sisiknya berkilau warna-warni. Sangat cantik. Pada waktu tu mengambil masa lebih kurang 5 minit untuk ular tu melintas tepi kawasan tapak perkemahan diorang. Mujur ular tu tak tunjukkan muka. Kalau ular tu tunjukkan muka, dia kata dia pengsan. Kawan-kawan dia pada waktu tu duduk dekat situ tak buat apa-apa dan tengok ular tu berlalu pergi. Ular tu seolah-olah melintas kawasan diorang hanya untuk memberitahu ataupun salam perkenalan. Selepas habis 5 minit, barulah ular tu tak kelihatan lagi. Dengan kata lain, dah menjauhi kawasan tu. Pada waktu tu semua tak berbunyi, semua tak bercakap, masing-masing masuk dekat dalam kemah masing-masing, zip dan tidur. Esok paginya dia bangun. Bila dia bangun, dia ceritakan hal ni kepada semua orang. Dan jadi kegemparan pada waktu tu, semua orang tahu tentang cerita ni, tentang kehadiran ular yang besarnya lebih kurang macam gajah. Dan
Diorang pun bertanyalah dengan Pak Din, ranger hutan tu. Pak Din tak cakap banyak, dia tolong gelak. Dia kata apa? Akhirnya korang jumpa. Akhirnya korang jumpa juga dengan penunggu hutan ni. Itu namanya salam perkenalan. Tapi dia ada usik-usik korang tak? Dia kata, tak Pak Din, diorang tak usik kita orang. Tapi kalau ular tu patah balik malam ni, ataupun waktu tu ular tu datang menjengah kita orang, rasanya kita orang semua akan mati kena telan dengan ular tu. Sebab saiz ular tu lebih tinggi daripada 2 orang dewasa yang tinggi. Maksudnya 2 tinggi orang dewasa. Lebih tinggi. Jadi memang mati kalau ular tu datang sekali lagi malam ni, ataupun ular tu cuba untuk mengganggu. Jadi hasil perbincangan daripada ahli-ahli yang datang, termasuk jurulatih, penolong jurulatih dan juga ahli-ahli silat yang ada, termasuk juga dengan Mukris dan juga Pak Din sebagai ranger hutan, diorang bercadang untuk diadakan giliran menjaga. Sebabnya takut-takut kalau ada apa-apa berlaku, kalaulah misal kata ada sesuatu benda buruk berlaku, diorang akan bagi warning lah, maksudnya bagi nak cakap siren, bagi peringatan, menjegit lah, senang cerita. Kalau ada benda-benda berlaku, kalau contohnya gajah lalu, gajah, jadi semua orang boleh bangun daripada kemah, larilah. Ataupun kalau ular datang, ular, maksud abang macam itulah. Itulah tujuannya untuk meronda-ronda malam. Jadi ada grup dibahagikan dalam beberapa grup. Kalau tak silap abang, ada beberapa grup dan satu grup terdiri daripada 3 orang. Jadi dengan kata lain, diorang akan berjaga selebih kurang 3 jam sepanjang malam. Jadi sepanjang malam. Nak jadikan cerita, Mukris punya giliran adalah giliran yang terakhir. Daripada pukul 4 pagi ke pukul 6 pagi. Itulah giliran terakhir. Jadi Mukris kata dia tak ada masalah sebab waktu berjaga tu ada 3 orang. Bukan dia seorang. Kalau dia seorang, dia kata dia cuak-cuak alam juga. Tapi asyik baik ada 3 orang. Jadi dia kata pada masa yang sama, yang satu kumpulan dengan dia, 2 orang lagi tu memang orang jenis hati kering dan juga jenis yang banyak cakap. Jadi kalau berkumpul tak adalah takut sangat. Jadi sebelum apa-apa, Mukris pun masuk tidur dulu. Lebih kurang pukul 3.30 dia terlewat. Agaknya badan dia penat sangat pada waktu tu. Dia terlewat, dia pun bangunlah lebih kurang 3.30. Dia tengok salah seorang daripada kawan dia, kita namakan Hafiz. Salah seorang daripada kawan dia yang bernama Hafiz, yang memang sepatutnya berjaga bersama-sama dengan dia, dah ada dekat depan unggun api. Jadi tak tangguh-tangguh, Mukris pun pergilah dekat Hafiz. Tanya, Hafiz, kenapa kau tak kejutkan aku sekarang dah pukul 3.30? Hafiz cakap, tak apalah, aku tengok dekat kau punya kemah tadi, tapi aku tengok kau macam penat semacam je. Aku tak naklah kejut. Okeylah, dia kata. Mana lagi seorang, kata Mukris. Lepas tu Hafiz kata, seorang lagi tu aku nak kejut, tapi bila aku tengok dia demam rupanya. Jadi tak apalah, bolehlah kita berjaga 2 orang, tak ada masalah. Cuma aku sekarang ni sejuk sikit lah, dia kata. Jadi Mukris kata, tak apalah, kita berborak-borak lah sambil duduk dekat unggun api. Pada waktu tu Mukris pandang pelik pada si Hafiz ni. Sebab Mukris kata, muka Hafiz pada waktu tu tak ada perasaan. Dia bercakap tapi tak ada perasaan. Tegak je muka dia. Dan pada masa yang sama, kulit dia agak sedikit cerah dan agak pucat-pucat juga. Tapi dia kata mungkin sebab cuaca ataupun makan ke apa ke, dia pun tak tahulah kan. Jadi malam tu sebenarnya Hafiz ni, yang teman Mukris malam tu, orangnya kuat berborak, kuat bercakap. Macam-macam cerita dia akan cerita, macam-macam benda dia nak borakkan. Tapi pada malam tu, Hafiz tak banyak cakap, dia banyak termenung dan dia macam seolah-olah macam berzikir, mengangguk-angguk, sorang-sorang. Waktu tu Mukris pun tanyalah, Hafiz kau okey ke tidak? Kalau kau rasa macam nak demam-demam, kau masuklah dalam kemah. Hafiz jawab dia okey, tak ada masalah, cuma cuaca sejuk je lah. Jadi malam tu dia orang tak berborak, daripada pukul 4 sampai pukul 6 tu tak berborak. Cumanya untuk menghilangkan rasa boring, si Mukris ni ambil lampu picit dan disuluh-suluh lah dekat atas pokok-pokok tu. Pada waktu ni, Hafiz cakap macam ni, Mukris, jangan suluh-suluh lah dekat atas kosong-kosong pokok. Kenapa pula? Kata Mukris, apa masalahnya? Aku boring, tak ada, engkau pun tak borak-borak dengan aku boring. Macam ni. Dekat dalam hutan ni ada banyak makhluk. Ada binatang dan ada bukan binatang. Jadi yang duduk dekat atas pokok tu selalunya yang Makcik Rockers, dia kata. Makcik Rockers selalu duduk atas pokok, tidurnya dekat atas pokok. Jadi kalau kau suluh-suluh, nanti takut tersuluh dia.
Kalau kau tersuluh dia, nanti dia terjaga, kita pula yang dikacaunya. Dia cakap macam tu. Bila Mukris dengar alasan yang diberikan oleh Hafiz, dia terus rasa takut, tak jadi dia suluh-suluh ke arah pokok lagi. Sebenarnya itu adalah salah satu petua. Kalau kita masuk dalam hutan, kita tak boleh suluh-suluh pokok, takut mengganggu makhluk-makhluk yang tengah tidur. Jadi tak jadilah dia suluh-suluh pokok lagi, doktor dah termangu lah kat situ. Lebih kurang dah nak dekat pukul 6 lah macam tu. Tiba-tiba Hafiz cakap dengan Mukris, aku nak terkencing, dia kata. Aku nak pergi kat pokok sana, pokok besar tu. Aku nak terkencing kat situ. Tapi Mukris kata, pokok tu, kawasan tu gelap. Bawa lah lampu picit ni. Tak payah lampu picit ni. Aku rasa aku boleh pergi seorang-seorang, tak ada masalah. Jadi Hafiz pun pergilah ke kawasan pokok tu. Pokok besar tu, dia pergi ke balik pokok tu, sebalik pokok tu, dan Mukris pun tunggulah Hafiz. Tiba-tiba dia dengar ada seseorang datang daripada belakang, tepuk bahu dia. Dia pun pandanglah, rupanya Hafiz. Dia pelik juga. Fiz, bukan kau pergi kencing ke? Oh tak, kau aku pergi kencing, aku tidur. Kenapa kau tak kejut aku? Dan kau jaga sorang-sorang ke? Waktu tu Mukris tak nak tanya lebih-lebih. Dia tahu yang selama tadi yang berborak dengan dia bukan manusia, tapi sesuatu yang tolong dia teman. Mungkin makhluk yang Allah hantarkan untuk gerakkan hati untuk teman dia. Sebab Mukris kata dia bukanlah orang yang terlalu berani sangat. Tapi kalau ada orang teman dia, boleh kata berani juga. Mungkin Allah gerakkan hati salah satu makhluk untuk teman dia. Tapi makhluk tu apa? Makcik Rockers dia kata. Dia tak berani nak cakap bila besok pagi dah siap semua. Orang pun dah ramai berkumpul. Barulah si Mukris ni tanya si Hafiz. Dia ceritakan apa yang berlaku daripada mula sampai habis. Waktu tu Hafiz cakap, mujur aku tak bangun. Kalau aku bangun awal, aku rasa aku terkejut sebab aku nampak aku satu lagi. Rupanya bila tanya dengan grup-grup lain, ramai grup-grup lain kena dengki. Grup yang pertama yang paling unik. Sebabnya, selain daripada ular, malam tu grup yang pertama bila waktu berjaga lebih kurang pukul 12 hingga pukul 1, dia didatangi oleh seekor gorila besar warna putih. Matanya merah. Waktu tu dia orang semua tergamam. Tak tahu nak buat apa. Tapi duduk je depan unggun api. Kalau benda tu belasah dia orang memang patah riuk. Tapi beruk tu hanya datang. Gorila tu hanya datang, tengok dan pergi. Pelik dia kata. Grup yang satu lagi pula kena dengki dengan Makcik Rockers. Makcik Rockers menjerit-jerit keliling kawasan tapak perkemahan. Jadi untuk grup yang kedua, dia orang tak jaga, dia orang sambung tidur. Dengan kata lain, dia antara pukul 2, pukul 1 sampai ke pukul 2 tak ada orang jaga pun. Hanya sebabnya kenapa dia orang tak jaga? Sebab grup tu kena dengki dengan Makcik Rockers. Jadi grup-grup selepas tu terus berjaga sampai lagi giliran grup Mukris. Jadi dia kata pada waktu tu beberapa pengalaman ni menyebabkan dia orang ambil keputusan kalau lain kali nak buat perkemahan apa-apa pun, baik silat ke, baik ke motivasi, tak payah buat dekat Jalan Tok Faham. Tak pasal-pasal kita jumpa makhluk-makhluk pelik. Cerita yang kedua dihantarkan kepada abang melalui email. Pengalaman seorang lelaki yang bernama Malik berlaku pada tahun 2016 dekat perairan Sarawak. Tapi dia ada beritahu abang, cuma abang lupa perairan yang mana. Banyak sangat perairan kita kan. Jadi dia kata dia bekerja sebagai seorang, bukan kelasi tapi seorang engineer di atas kapal tu. Dan dia ditugaskan untuk mengawal bilik enjin. Dia kata kejadian ni memang satu kejadian yang pelik. Dekat kapal tu, waktu tu dia adalah orang yang paling baru naik ke atas kapal tu. Sebelum ni dia bertugas kat kapal-kapal lain. Tapi kapal tu memang dia tak pernah bertugas. Memang baru lagi dia bertugas kat kapal tu. Tapi dekat kapal tu, dia kata dia tak takut sangat sebabnya ada banyak senior-senior dekat atas kapal tu. Ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, ada orang negara-negara lain. Dia kata dia tak risau sangat. Kalau ada apa-apa berlaku yang perlukan pertolongan, dia boleh minta tolong dekat ramai orang. Dan dia bertugas dekat atas kapal tu mengawal bilik enjin di antara pukul 4 pagi hingga pukul 6 pagi kalau tak silap abang. Salah. Bermula daripada pukul 12 malam sehingga pukul 6 pagi. Baru betul. Jadi dia kata itu adalah masa kerja dia. Nak jadikan cerita, bilik enjin tu terletak dekat satu kawasan dan dikelilingi dengan kaca, dengan cermin. Maksudnya boleh nampak luar lah kan.
Lepas tu pada waktu dia bertugas, dia akan ditemani dengan seorang teammate dia, satu kawan dia, dan dia tu adalah pakcik lah, pangkat pakcik yang daripada Indonesia. Jadi pada malam pertama dia bertugas tu, dia dah mula dapat gangguan yang pelik-pelik. Sebelum dia bertugas, sebelum dia naik dekat atas kapal tu, mengikut cerita senior-senior dalam banyak-banyak kapal tu lah yang paling banyak gangguan dan banyak penampakan-penampakan pelik. Dia tak sangka dia akan dapat pengalaman tu. Malam tu, lebih kurang pukul 1 pagi lebih kurang macam tu, dia bertugas macam biasa dekat dalam bilik enjin dan ditemani dengan seorang pakcik yang dia punya teammate dia lah. Tengah-tengah bekerja, tiba-tiba daripada jauh dia nampak ada seorang pakcik Cina pakai baju putih, kolarnya biru, datang ke arah dia dan duduk dekat depan cermin. Pandang je dia buat kerja. Mula-mula dia rasa macam pakcik ni kru kot, dia kata. Salah seorang kru. Sebabnya ada banyak lagi kru yang atas kapal tu. Dia orang baru, jadi dia belum kenal dengan semua orang. Jadi bila dia tengok pakcik tu tendung ke arah dia, dia angkat tangan. Hai. Pakcik tu diam je. Tak adalah pakcik tu menyahut hai balik. Jadi dia teruslah kerja. Walaupun pakcik tu pandang dia, dia pun tak buat tak tahu je lah. Mungkin pakcik ni jenis yang kepoh-kepoh, nak tahu apa orang buat agaknya. Dia terus bekerja. Lebih kurang 1, 2, 3 jam lah macam tu, pakcik tu pergi. Hilang macam tu aja. Bukan sekali, lebih daripada 3 kali pakcik tu datang. Maksudnya dalam 3 hari yang berbeza. Mula-mula dia tak naklah bertanya dengan orang ramai. Pada satu hari tu, waktu makan, dia bertekad nak cari di kalangan kru-kru yang ada dekat dalam bilik makan tu. Sebab selalu bila waktu makan, semua kru akan berkumpul dekat dalam bilik makan. Jadi nak tengoklah pakcik tu salah satu kru dekat departmen mana sebenarnya. Tengok jengah-jengah punya jengah, memang pakcik tu tak ada. Pakcik Cina tu tak ada. Semua kru-kru dia dah tengok dalam 2-3 kali lah waktu makan, pakcik Cina tu tak ada. Jadi dia pun tergerak hatilah nak tanya dengan seorang orang lama yang dekat situ. Bila dia tanya, dia kata dia pernah dengar pasal pakcik tu, orang pernah nampak juga. Tapi dia tak tahulah benda tu betul ke tidak, dia kata. Jadi dia pun bila dengar macam tu, dia pun buat tak tahu je lah. Malik ambil keputusan untuk biarkan aja benda tu berlaku. Kalaulah pakcik tu datang lagi, dia pun hai lah pakcik tu. Tapi apa yang dijangkakan betul-betul berlaku. Malam seterusnya pakcik Cina tu dan dengan baju putih, dengan baju yang sama dengan baju kola warna biru tu datang menghadap dekat dia. Duduk dekat luar cermin, 2 tingkap, memandang ke arah dia waktu dia tengah buat kerja. Tapi kali ni ada sedikit pelik dengan pakcik baju biru, baju putih kola biru ni, pakcik Cina ni. Dia wujud dalam keadaan samar-samar. Macam seolah-olah kabus. Ataupun dengan lebih tepat lagi, macam pantulan pada cermin. Pelik dia kata. Macam kita kan tengok pada, bukanlah cermin muka. Kalau kita tengok pada cermin tingkap, sliding door, kita kan nampak pantulan kita kan. Macam itulah dia kata kedudukan pakcik itu, keadaan pakcik itu. Tak nampak macam manusia tepat, tapi nampak macam pantulan cermin. Jadi dia biarkan aja, dia buat tak tahu je. Esoknya, dia dah tekad. Dia nak cari, nak tanya dengan orang lain siapakah pakcik itu. Jadi bila dia bertanya, adalah seorang pakcik itu, kru dekat dalam kapal tu tahu tentang cerita pakcik itu. Dia kata pakcik itu sebenarnya bukan manusia, tapi dia tak pernah tengok. Dia kata dia tak pernah tengok, tapi dia pernah dengar cerita dan dia teringin nak jumpa. Jadi pakcik tu, kru tu pun ikutlah Malik pada malam tu. Dia kata nak tengok di teman Malik bertugas. Jadi malam tu ada 3 orang lah yang pergi datang bertugas. Jadi dia kata waktu tu tunggu, pakcik tu tak datang. Senyap aja keadaan. Jadi kru tu cakaplah dengan Malik, mana ni? Dia kata pakcik Cina tu datang. Kau kata waktu ni datang, aku dah ngantuk tadi. Kata jangan-jangan kau tipu kot. Dia cakap dengan Malik macam tu. Tak, aku tak tipu. Dia kata memang pakcik tu akan datang kejap lagi. Habis je dia cakap macam tu, betul-betul pakcik tu muncul dekat depan dia orang semua. Waktu tu semua orang tergamam. Tapi Malik tak adalah tergamam. Yang lebih tergamam yang tadi itulah yang kata dia pernah dengar orang cerita dan dia nak tengok betul-betul. Betul-betul dia jumpa pada waktu tu. Nampak pakcik Cina tu depan-depan. Tapi kemunculan pakcik Cina tu kejap aja, lepas tu dia hilang. Sejak daripada tu, pakcik Cina tu dah tak muncul lagi. Mungkin kehadirannya telah disedari oleh orang lain agaknya. Jadi pakcik Cina tu dah tak muncul lagi sampailah Malik turun daripada kapal tu, dengan kata lain bertugas ke tempat lain. Dah tak jumpa dengan pakcik Cina tu lagi.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang minta maaf sangat-sangat kalau cerita kali ni taklah terlalu panjang sebabnya abang punya disiplin, bukan ada disiplin lah, tapi lebih kepada satu cerita panjang, satu cerita pendek. Jadi tak adalah boring sangat kan. Jadi lagipun hari ni kan hari Sabtu, tayangan ni untuk hari Sabtu, jadi kita ada aktiviti-aktiviti lain. Jadi tak adalah panjang sangat, sempatlah dengar jugalah buat hiburan keluarga. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sekali lagi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.